Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, seperti hari-hari biasa, saya akan melaporkan tentang beberapa perkara seperti kadar kepatuhan dan perkara lain. Semalam 14 April 2020, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 799 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 545,182 kenderaan. Sebanyak 59,690 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,907 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. Semalam, PDRM telah menangkap 612 individu kerana engkar PKP yang merangkumi 590 individu yang direman dan 15 individu dibebaskan dengan jaminan polis. Seramai 337 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengingkari PKP dan yang berkaitan. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 14 April, iaitu semalam, adalah seramai 9,702 individu. Seperti yang saya sebutkan, kerajaan pihak polis tidak lagi bertoleransi dengan mana-mana pihak yang masih berdegil dan gagal mematuhi PKP. Tindakan tegas terus diambil kepada sesiapa yang didapati tidak mematuhi arahan pihak berkuasa. Jadi kita sangat memerlukan kerjasama daripada rakyat. Sekarang timbul isunya oleh kerana terlalu ramai yang ditangkap, kita mengurangkan pemberian kompaun dan sebagainya. Bagaimana pula dengan apabila dibawa ke mahkamah, apabila dihukum penjara oleh mahkamah, maka timbul isu yang pernah dibangkitkan, iaitu mahkamah akan terlalu penjara akan terlalu sesak dan pastinya penjarakan sosial tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, mesyuarat semalam sebenarnya telah membuat keputusan, iaitu supaya Kementerian Dalam Negeri mewartakan 13 akademik penjara sebagai pusat tahanan yang baru untuk pesalah-pesalah yang engkar PKP dan yang berkaitan dengannya. Jadi, oleh kerana kita mempunyai 13 pusat akademi penjara yang akan kita tukarkan kepada penjara ataupun pusat tahanan kepada pesalah PKP, jadi kita boleh menyelesaikan isu yang berkaitan dengan penjarakan sosial dan sebagainya. Prosedur, walaupun di pusat akademi penjara sebagai pusat tahanan ini, peraturan dan undang-undangnya adalah sama saja dengan penjara biasa. Bukan bermakna bila masuk ke pusat penjara ni makanannya bermewah-mewah dan sebagainya, tidak lagi. Tidak. Ianya tetap mengikut SOP penjara biasa. Penjara biasa. Jadi perkara yang lebih detail tentang perundangan dan sebagainya akan dibincangkan bersama oleh pihak PDRM, Peguam Negara dan juga Jabatan Penjara. Sanitasi awam masih kita teruskan seperti biasa. Selain daripada pemulihan oleh Kementerian Kesihatan, PKP dan juga tindakan polis untuk mencegah beredarnya rakyat terlalu bebas, dan tanpa sekatan dan sebagainya,
kita menganggap sanitasi awam merupakan satu lagi kaedah yang dilakukan bagi mengurangkan penularan COVID-19 ini. Sebab itu kita memberi fokus kepada 3, iaitu Kementerian Kesihatan dari segi PDRM dan ATM, dari segi mengawal supaya tidak berlaku pergerakan yang bebas dan sebagainya, dan begitu juga dengan sanitasi awam supaya kita boleh mengurangkan penularan COVID ini. Jadi di bawah kesiliaan KPKT sejak 30 Mac sebanyak 1,871 operasi sanitasi awam dilaksanakan di 99 zon, termasuk di 26 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi termasuklah bangunan kerajaan 763, tempat awam 816, pusat perniagaan dan 148 pasaraya. Semalam sebanyak 170 operasi sanitasi yang meliputi 75 zon di 13 negeri, termasuk 34 kawasan di Johor dan 22 di Pahang, yang mana sebanyak 99 bangunan kerajaan, 62 tempat awam, 80 pusat perniagaan dan 9 pasaraya telah disanitasi. Semalam juga sebanyak 17 kawasan guna sama, skim strata kos rendah dan sederhana rendah, zon merah di Selangor telah disanitasi, menjadikan jumlah keseluruhan 37 kawasan guna sama zon merah di Selangor telah selesai disanitasi. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 177 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 176 pada hari sebelumnya, yang mana 14,536 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 157 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seluruh rakyat Malaysia, hari ini bermulalah PKP ketiga. Maka seperti kita tahu, perintah dan sekatan ini akan berterusan selama 14 hari. Kerajaan amat berterima kasih kepada rakyat yang masih bersabar dan terus menyokong kerajaan di dalam kita meneruskan PKP ketiga ini, walaupun setelah sebulan berada dan terikat dengan PKP 1 dan 2. Saya mewakili kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat yang patuh kepada arahan PKP, dan kita mengharapkan supaya lebih kurang 3% yang masih belum patuh dan berdegil supaya patuh kepada arahan PKP ini. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada petugas-petugas barisan hadapan ataupun frontliners yang terdiri daripada jururawat, doktor, kaki tangan hospital, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APM, rela, petugas PBT, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Penjara, wakil-wakil, bukan wakil-wakil, petugas media dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini membantu kerajaan di dalam kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Begitu juga dengan petugas-petugas di belakang tabir yang kita tidak sebutkan. Termasuklah pekerja-pekerja pembersihan misalnya. Tanpa mereka, kita boleh bayangkan
bagaimana keadaan kita di sekeliling kita. Jadi mereka juga antara yang perlu kita berikan ucapan terima kasih dan lain-lain lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Saya menyeru, marilah kita semua sebagai rakyat Malaysia bersama-sama, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, malah tanpa mengira fahaman politik sekalipun, untuk sama-sama kita berganding bahu di dalam memerangi COVID-19 ini. Semoga rantaian COVID-19 ini dapat kita putuskan dan seterusnya kita sama-sama menamatkan PKP yang sedang dilaksanakan. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri PC saya hari ini, saya sekali lagi menyeru terus tinggal di rumah demi keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syabiha dari Bernama. Okey Datuk Seri, soalan saya, berapakah peratusan pematuhan PKP setakat semalam memandangkan kes ingkar PKP semakin meningkat? Soalan kedua saya, pandangan Datuk Seri mengenai statement yang dibuat oleh KPN Tan Sri Abdul Hamid Abado semalam, iaitu mungkin dilanjutkan sehingga Jun jika keadaan pematuhan semakin merosot. Dan soalan ketiga mengenai adakah hari ini ada perbincangan mengenai Bazar Ramadan. Itu saja. Okay. Wah, 3 soalan. Saya tak lupa tiga soalan tadi. Pematuhan masih lagi di peringkat 97, ada kekurangan sikit. Kita tahu semalam banyak kereta yang bergerak jalan raya tapi tidak menurunkan sehingga 1% dan sebagainya. Ya, di kawasan-kawasan tertentu kita dapati ada pertambahan kenderaan. Tetapi kita mengharap perkara itu tidak lagi berterusan kerana seperti saya sebutkan, tindakan polis kali ini adalah tegas dan tidak lagi bertoleransi ataupun berkompromi dengan sesiapa sekalipun. Tentang statement yang dibuat oleh Ketua Polis Negara, ya, ianya mungkin merupakan pandangan daripada beliau. Walaupun apa sekalipun keputusan sambung atau tidak, ianya terletak kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Dan seterusnya, bukan pasar Ramadan dah tidak ada, ya. E-Bazar. Kita membincangkan tadi di dalam mesyuarat kabinet, yang kita benarkan setakat ini adalah order pesanan secara online dan dihantar ke rumah ataupun home delivery melalui e-hailing punya sistem ni. Ya, itu kita benarkan. Ada 2 lagi konsep yang dicadangkan, iaitu panggilan order dan pick ataupun mengambil di gerai-gerai yang disediakan. Dan konsep yang kedua adalah pandu lalu. Ada 2 konsep yang dicadangkan. Dan pihak kabinet meminta supaya perkara ini terus diperhalusi. Sebab kebimbangan kita adalah dari segi jumlah kenderaan yang mungkin akan terlibat apabila konsep pandu lalu dan sebagainya diperkenalkan, kerana saya percaya mungkin ramai yang akan keluar serentak, akhirnya menyebabkan jumlah yang ramai dan sebagainya. Dan yang keduanya, sekarang ni dari segi kawalan pihak polis, mungkin mereka keluar untuk membeli barangan keperluan dilakukan waktu pagi dan sebagainya. Dan kita juga bimbang dari segi pihak PDRM, bimbang jika mereka dibenarkan untuk keluar untuk membeli walaupun pandu lalu ataupun untuk mengambil produk yang dipesan, akan ada satu alasan baru lagi, iaitu alasan barunya untuk keluar untuk pick up ataupun mengambil produk yang dipesan
ataupun mereka nak membeli secara pandu lalu. Ini akan menyukarkan pihak polis kerana lebih banyak alasan-alasan yang boleh diberikan untuk mereka yang mereka yang agak sukar untuk mematuhi PKP sebelum ini. Jadi setakat ini satu saja kita bersetuju, iaitu e-hailing tadi, dan yang lain-lain tu sedang kita minta supaya diperhalusi lagi dengan SOP dan sebagainya. Datuk Seri, saya Roslyn dari Bernama. Soalan saya, seandainya terlalu ramai yang ditahan dan ditangkap semasa fasa ketiga ini dan lebih ramai berbanding PKP fasa 1 dan kedua, apa tindakan lanjut bagi mendidik mereka yang degil ini? Soalan saya yang kedua, kerajaan telah mengeluarkan arahan bazar Ramadan tidak beroperasi sepanjang PKP ini. Jadi apa pandangan Datuk Seri mengenai keputusan kerajaan negeri Perlis membenarkan peniaga makanan di negeri itu berniaga di bahu jalan sebagai alternatif? Kerana ini kelihatan tidak selari dengan peraturan PKP dan kita khawatir ia akan menggalakkan perhimpunan berkumpulan. Okey, dari segi mungkin ramai yang dipenjara tadi sudah pun saya jawab, iaitu pusat tahanan baru yang akan diwartakan oleh pihak PDRM saya dah sebut tadi. Dan dari segi tindakan, saya dah katakan tindakan yang keras dan tidak berkompromi akan terus dilaksanakan oleh polis. Soal beberapa negeri yang membuat keputusan sendiri itu, saya percaya kita setelah mempunyai SOP tertentu, jadi kita akan selaraskan kita akan selaraskan antara negeri dan sebagainya. Sebab itu tadi apabila menyebut tentang e-bazar dan sebagainya, kita juga meminta supaya KPKT untuk meneliti perkara-perkara ini. Jadi KPKT di bawah mereka adalah majlis-majlis daerah, perbandaran dan sebagainya. Walaupun majlis daerah dan perbandaran mempunyai kuasa mereka sendiri untuk menentukan, tetapi kita minta supaya selepas ini dapat kita selaraskan supaya tidak ada perbezaan antara negeri dan juga keputusan yang dibuat oleh MKN di peringkat pusat. Okay, Datuk Seri, Azri daripada Bernama. Saya ada dua soalan. Soalan pertama ialah selepas kluster tabligh, iaitu kluster gereja di Sarawak adalah yang kedua terbesar tertinggi, iaitu 117 kes. So mengambil kira contact tracing yang telah dibuat di atas kluster tabligh, adakah yang sama untuk contact tracing akan dibuat kepada kluster gereja? Dan soalan kedua, adakah penerbangan domestik ketika ini dibenarkan beroperasi kerana ada laporan atau gambar ada flight yang dibenarkan untuk berlepas, dan kalau dibenarkan beroperasi, siapa yang boleh menaiki pesawat domestik tersebut? Okay, terima kasih. Okey, untuk pengesanan yang mempunyai kontak dengan mereka yang mempunyai positif COVID ini, caranya sama saja. Kementerian Kesihatan melaksanakan SOP yang sama seperti kluster-kluster yang lain, seperti kluster tabligh dan sebagainya. Tidak ada perbezaan. Melibatkan gereja ke kluster gereja ke kluster apa sekalipun, cara pengasanannya sama. Dari segi penerbangan, yang saya tahu adalah penerbangan ke Sabah dan Sarawak telah pun diluluskan oleh Kementerian MOT ataupun Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan. Ramai juga orang bertanya dan mempersoalkan perkara ini. Sebenarnya saya suka nak maklumkan bahawa yang pertama, mereka yang dikuarantin awal dulu telah mula bukan dibebaskan. Kalau dibebaskan macam ditahan, maknanya mula boleh mereka boleh keluarlah daripada pusat kuarantin tersebut. Ada di antara mereka adalah daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita nak buka 1 Mei penerbangan ke Sarawak, maka mereka masih terus kena tinggal di dalam negara. Jadi sebab itulah kita minta MAS berpandangan, Kementerian Pengangkutan juga setelah berbincang dengan kita berpandangan bahawa perlu ada penerbangan pulang supaya mereka tidak perlu lagi dikuarantin kerana tamat 14 hari. Jadi mereka boleh pulang. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dah katakan bahawa mereka yang transit daripada luar negara mesti terus connecting flight untuk balik terus ke
Sarawak atau Sabah dan dikuarantin di negeri masing-masing. Jadi ini juga untuk kita menyelesaikan isu penumpang-penumpang yang transit ini. Sebab kalau kita tidak benarkan, tidak ada penerbangan untuk mereka pulang sebelum 1 Mei, bermakna mereka perlu ada lagi selama 2 minggu lah untuk 1 Mei. 2 minggu untuk berada di sini. Jadi sedangkan kita dah kata kita benarkan mereka untuk balik ke sini. Kalau mereka ada masa 1 hari 2 hari sebelum penerbangan ke Sabah, kita sediakan pusat untuk mereka tinggal di dalam KLIA itu. Ya. Bukan pusat kuarantin, tapi untuk mereka tinggal sementara sebelum mereka boleh terbang balik ke Sabah atau Sarawak. Jadi sebab itulah kita berterima kasih kepada pihak Kementerian Pengangkutan kerana menyediakan penerbangan untuk ke Sabah dan Sarawak walaupun 1 kali seminggu, dan ada juga cadangan juga supaya boleh ada 2 kali seminggu, dan juga berdasarkan keperluan. Kalau perlu 2 kali seminggu, ramai yang stranded dan nak balik ke Sarawak atau Sabah, kita minta supaya Kementerian Pengangkutan membenarkan Malaysia Airlines untuk bawa mereka pulang ke Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Kamal dari RTM. Baik, secara ringkasnya soalannya ialah berkaitan dengan begini Datuk Seri, ada pertanyaan daripada rakan-rakan ya, media khususnya yang pergi membuat liputan dan sebagainya, dan bila melalui sekatan jalan raya berlaku di mana ada pihak polis mengatakan bahawa surat rasmi yang kami bawa untuk buat liputan sebenarnya tidak valid. Tidak valid, maksudnya tidak terpakai untuk buat liputan dan sebagainya. Maka beberapa rakan media terpaksa tersekat di sekatan jalan raya tersebut dan perlu memberikan alasan mengapa kami perlu berada di sesebuah buat liputan. Itu Datuk Seri. InsyaAllah kita akan bantu media untuk menyelesaikan perkara seperti itu. Saya yakin majoriti sebahagian besar media tidak mempunyai masalah. Ya, saudara-saudara mungkin tidak ada masalah. Sebab itu boleh datang interview saya setiap hari ni. Tapi mungkin ada kes-kes tertentu. Jadi kita akan berbincang dengan pihak polis supaya kita boleh selesaikan perkara ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.